Yang Berhormat Tangga Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang di-Pertua, pertamanya Tangga Batu ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tambun kerana telah membentangkan belanjawan negara pada 2025. Tuan Yang di-Pertua, 4 sektor utama yang menjana kepada pertumbuhan ekonomi negara adalah industri kelapa sawit, pembuatan, perkhidmatan dan oil dan gas. Industri sawit negara kekal sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi negara termasuk bagi tahun 2024, di mana ianya telah menyumbang kepada nilai ekspor negara melebihi 100 bilion ringgit. Ia juga menyumbangkan penyumbang utama dan tertinggi iaitu sebanyak 36 bilion ringgit atau 3.7% dari jumlah KDNK sektor agro-komoditi negara. Tidak dapat dipungkiri bahawa sawit juga telah berjaya menaikkan taraf sosioekonomi serta mengurangkan jurang kemiskinan terutama masyarakat di luar bandar, memberi manfaat kepada hampir 600,000 orang pekebun kecil dan hampir setengah juta peluang pekerjaan. Permintaan minyak sawit global akan meningkat seiring dengan peningkatan populasi dunia. Mengambil kira sumber yang terhad, Malaysia sebagai negara pengeluar kedua terbesar di dunia mestilah mengambil peluang ini dengan meningkatkan produktiviti dan pengeluaran. Isu ketidakjaminan makanan yang dihadapi oleh dunia pula mendesak negara-negara seperti Malaysia untuk meningkatkan produktiviti bagi penghasilan agri-komoditi bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Kendati pun begitu, Kementerian Perdagangan dan Komoditi merupakan kementerian yang menerima peruntukan kedua tercorot, iaitu sekitar 750 juta ketimbang kementerian lain yang mencapai berbilion-bilion ringgit. Sepatutnya industri ini diberi peruntukan yang lebih agar dapat memacu meningkatkan produktiviti dan hasil serta memperkasakan penyelidikan dan pembangunan sesuai dengan peranannya sebagai tulang punggung dalam sektor agri-komoditi. Tuan Yang di-Pertua, hari ini industri ini menghadapi berbagai kekangan dan hambatan, antaranya jumlah keluasan tanaman yang berkurang disebabkan penukaran status tanah kepada pembangunan. Keluasan yang terhad sekitar 5.67 hektar sahaja. Jumlah pengeluaran tandan buah segar per hektar yang rendah jauh di bawah potensi sebenar, apalagi dengan penggunaan benih dan progeny baru yang dihasilkan melalui program penyelidikan ataupun plant breeding dengan izin sepatutnya negara harus mencapai purata pengeluaran melebihi 20 tan sehektar. Walaupun unjuran tahun 2024 adalah sebanyak 19.05 tan sehektar, tetapi pada pengamatan saya kemungkinan besar ia akan dicapai hanya sekitar 17 tan saja. Jumlah pokok tua yang tinggi di mana rendah penghasilannya sekiranya tidak dilakukan penanaman semula menjelang tahun 2027, jumlah ini akan meningkat kepada 1/3 dari jumlah keluasan tanaman sawit negara. Industri ini memerlukan kadar penanaman semula sekitar 4 hingga 5% tahun, tetapi apa yang berlaku hanyalah 1.7% tahun. Jika ini tidak dibenahi secepatnya, jumlah pokok tua yang tidak produktif akan meningkat dengan drastik dan menjejaskan hasil negara. Tuan Yang di-Pertua, industri sawit merupakan satu-satunya industri yang dibebani dengan pelbagai cukai, antaranya cukai ekspor 3 hingga 8% dan bermula pada 1 November pula akan dinaikkan kepada 10% bila harga minyak sawit Malaysia melebihi RM4,050. Cukai jualan di Sabah dan Sarawak 5 hingga 7%, windfall levy 3% pada ambang 3150 di Semenanjung dan pada 3,650 bagi Sabah dan Sarawak terhadap tandan buah segar, kemudian MPOB ses berjumlah RM16 setan. Tangga Batu sangat menyokong hasil kerajaan untuk meningkatkan pendapatan rakyat melalui kenaikan gaji minimum kepada RM1,700. Namun dengan bebanan cukai yang meningkat ditambah pula dengan kenaikan upah minimum, semakan semula levy pekerja asing, kewajipan EPF kepada pekerja asing akan meningkatkan kos pengeluaran dan risiko hilangnya daya saing terutamanya kepada Indonesia. Justru itu dibimbangi industri akan gagal melaksanakan program penanaman semula dengan kadar melebihi 4% tahun kerana hari ini cost to maturity hampir lebih kepada RM25,000 sehektar. Oleh itu, Tangga Batu mencadangkan supaya kerajaan memberikan RA
atau reinvestment allowance kepada program penanaman semula kelapa sawit di mana kos to maturity hari ini seperti yang disebut adalah sekitar RM25,000 sehektar. Kerajaan perlu mengkaji semula cukai keuntungan luar biasa atau windfall levy, iaitu sama ada mengembalikan kepada kadar yang lama 1.5% yang pernah dibuat sebelum ini atau nilai ambangnya dinaikkan kepada RM3,500 di Semenanjung dan RM4,000 bagi Sabah dan Sarawak. Peruntukan RM100 juta setahun apakah benar-benar cukup bagi memastikan penanaman semula dilakukan di kalangan pekebun kecil kerana jumlah keluasan pekebun kecil juga sekitar 1.5 juta hektar. Dari tahun 2019 hingga 2022, kerajaan telah berjaya mengutip sebanyak RM6.2 bilion di mana RM5.8 bilion yakni cukai windfall levy telah digunakan bagi menampung subsidi minyak masak. Jadi rakyat Malaysia harus berterima kasih kepada industri sawit kerana telah menyumbang subsidi minyak masak berjumlah RM5.8 bilion. Dan selebihnya digunakan untuk tujuan lain. Apakah tidak boleh di saat industri ini menghadapi masalah hasil rendah akibat pokok tua, kutipan levy ini digunakan kembali membantu industri mempercepatkan proses peremajaan pokok sawit agar negara dapat meningkatkan hasilnya. Tuan Yang di-Pertua, hasil yang tinggi akan mengurangkan kos pengeluaran dan menambahkan hasil negara. Kita juga mendengar keluhan pekebun kecil sawit di bawah. Antara isu yang dibangkitkan oleh pekebun-pekebun kecil dalam seminar kebangsaan pekebun kecil yang diadakan di Melaka baru-baru ini adalah soal penipuan timbangan oleh pemborong buah sawit, isu serangan ulat bungkus dan kualiti baja yang menjejaskan hasil. 60 hingga 70% dari keseluruhan kos operasi sawit adalah dari pembajaan. Baja yang baik dan spek yang betul akan meningkatkan hasil sawit dan hasil pertanian lainnya. Hampir 90% keperluan baja negara datangnya dari sektor komoditi sawit, getah, koko, lada, tembakau dan kenaf. Kajian MPOB dari tahun 2018 hingga 2022 mendapati bahawa 75.93% dari 103 sampel baja dari pekebun kecil tidak menepati spesifikasi nutrien yang ditetapkan. Kualiti baja yang rendah bukan sahaja menyebabkan hasil yang rendah, bahkan boleh merosakkan tanah, merubah pH tanah, merosakkan struktur tanah yang nantinya berdampak kepada penurunan hasil serta kerugian besar dalam jangka masa panjang. Hal ini berlaku disebabkan tiada rang undang-undang dan agensi kerajaan yang mengawal selia dan penguat kuasa undang-undang yang menyeluruh dalam industri baja, menyebabkan berlakunya lambakan baja palsu mudah didapati di pasaran dan spek yang rendah. Tidak cukup dengan memberi kesedaran kepada pekebun kecil, kerajaan perlu campur tangan melalui undang-undang dan penguatkuasaan. Keperluan kepada rang undang-undang Akta Baja sangat diperlukan masa ini. Penubuhan Akta Baja di Malaysia adalah penting untuk mengawal selia industri baja, melindungi petani dan pekebun kecil. Antara keperluan utama akta ini adalah untuk memastikan hanya baja berkualiti tinggi di pasaran dengan piawaian yang jelas bagi produk yang dijual. Akta baja penting untuk mengawal pengeluaran, pengimportan dan pengedaran baja. Ketika ini hanya baja organik tertakluk di bawah Akta Kuarantin Tumbuhan 1976, manakala baja kimia tertakluk kepada Akta Kastam 1967. Sekiranya kementerian yang berkaitan ingin butiran dan maklumat lanjut, boleh berbincang dengan Tangga Batu demi mendapatkan input untuk kebaikan rakyat dan negara. Tuan Yang di-Pertua, hasil getah asli telah meningkat. Harga getah asli telah meningkat sebanyak 25.9%. Bermula dari awal tahun 2004 disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya ketidakketentuan cuaca di kawasan pengeluar utama seperti Thailand dan juga Vietnam yang menjejaskan rantaian pembekalan dan permintaan global yang meningkat. Industri getah menyumbang sebanyak 1.7 bilion ringgit pada tahun 2022. Ianya telah menurun ketimbang 2.33 bilion ringgit yang dicatat pada tahun 2021. Nilai ekspor getah menurun sebanyak 25.9%, iaitu dari 27 bilion kepada tahun 2022 kepada hanya 20.1 bilion pada tahun 2023. Di dalam bajet tahunan 2024, Kementerian Perdagangan dan Komoditi ada disertakan jadual unjuran hasil getah sekitar 1,440 kg sehektar. Tetapi untuk tahun 2025 tidak dimunculkan dalam jadual pengurusan efektif komoditi. Berapakah sasaran, Tangga Batu ingin tahu berapakah sasaran hasil getah kilogram per hektar yang akan dicapai dalam tahun 2024 dan berapa unjuran untuk tahun 2025. Bagaimanapun dengan program transformasi perusahaan
industri getah atau target yang merupakan salah satu teras dalam dasar agri-komuniti negara yang mensasarkan hasil getah pada 2025 mencapai 1,820 kilo hektar. Sejauh manakah program ini telah dijalankan? Tangga Batu ingin tahu juga sejauh manakah keberkesanan peruntukan 10 juta ringgit terhadap penggunaan teknologi baru gas stimulan terhadap meningkatkan hasil getah 3 kali ganda dan memanjangkan jangka hayat ekonomi pokok getah kepada 25 tahun seperti yang diumumkan oleh Ahmad Muhammad Tambun dalam pembentangan belanjawan pada tahun 2024 yang lalu. Tangga Batu dimaklumkan bahawa Tamu Haji Plantation adalah single company terbesar yang memiliki ladang getah seluas 14,000 hektar di daerah beluran Sabah yang ditanam dengan klon latex timber clone. Ladang seluas ini tidak boleh dibuat apa-apa lagi bagi menghasilkan sama ada latex ataupun kaplam seperti berada di jalan buntu disebabkan ketiadaan tenaga penoreh dan tiadanya kilang pemrosesan latex grade. Projek ini dibangunkan di bawah projek hutan ladang ataupun forest plantation. Tangga Batu mencadangkan agar MTIB, LGM dapat bekerjasama dengan Lembaga Getah Sabah untuk mengambil kesempatan mencipta peluang bagi meningkatkan hasil pengurangan getah yang kalau dibuat dengan betul boleh mendatangkan sebanyak 19,000 tan setahun. Tangga Batu, baik, saya terus saja kepada isu tentera lah. Negara juga perlu melihat sumber baru. Tuan Yang Dipertua, pengorbanan dan pelbagai risiko yang diharungi oleh veteran tentera Malaysia sangat mencabar dan tidak boleh dinilai dengan wang ringgit. Nyawa dan darah mereka sebagai taruhan sepanjang jangka waktu berkhidmat sekurang-kurangnya 21 tahun. Mereka lah yang sentiasa di barisan hadapan melalui pahit getir mempertahankan kedaulatan dan keselamatan negara kita Malaysia tercinta, khususnya mengawal sempadan wilayah perairan negara yang kaya dengan hasil bumi dari ditakluki oleh tentera negara jiran. Keselamatan, keamanan, kestabilan negara Malaysia yang tercinta kini dinikmati oleh 34 juta rakyat Malaysia. Mereka seramai lebih kurang 78,540 orang yang telah dinafikan hak mereka sejak Akta Penyerasan Pencen 2013 dikuat kuasa. Atas sebab yang tidak diketahui, hak penyerasan pencen veteran tentera Malaysia bersara sebelum 1 Januari 2013 telah dinafikan walaupun Akta Angkatan Tentera 1972 Seksyen 187 dan peraturan-peraturan Angkatan Tetap Pencen Ganjaran dan Faedah 1982 telah diwartakan melalui Warta Kerajaan pada 29 April 1982. Ketika bersara, 50% daripada wang ganjaran mereka telah diserah kepada kumpulan wang amanah persaraan KUAP sebagai pelaburan untuk bayar pencen. Oleh itu, Tangga Batu menyokong penuh usaha ketereh menggesa kerajaan agar menyelesaikan isu penyerasan pencen bagi veteran Angkatan Tentera yang telah pencen sebelum 1 Januari 2013. Tuan Yang Dipertua, umum mengetahui bahawa industri otomotif di Malaysia kini sedang mengalami perubahan dinamik. Perkembangan dalam dunia teknologi digital menjadi pemangkin kepada pecutan di dalam evolusi bidang otomotif. Namun di dalam kita meraihkan perkembangan ini, harus juga kita berhati-hati dan beringat. Kesan daripada lambakan kenderaan dari China khususnya akan menyebabkan pengurangan permintaan dalam domestic market. Chain reaction ini juga bakal dirasai oleh vendor-vendor tempatan yang menjadi pembekal kepada syarikat otomotif tempatan yang sudah lama bertapak di Malaysia. Tidak dinafikan, vendor-vendor tempatan ini juga turut menyumbang kepada kelahiran golongan-golongan profesional di dalam bidang otomotif kerana vendor-vendor ini juga turut mengekspor alat ganti kereta ke negara-negara luar seperti Brazil, Vietnam, India dan banyak lagi. Sebagai tindak balas, tidak cukup dengan tekanan kemasukan jenama-jenama dari China dan kenaikan tarif elektrik sebelum ini, kini dengan peningkatan kadar minimum gaji di Malaysia, ia turut memberikan kesan yang negatif pada syarikat tempatan. Sebagai tindak balas, setengah vendor tempatan mungkin akan mengurangkan tenaga kerja atau outsource dari sumber-sumber luar negara yang mana akan meningkatkan kos import, risiko kehilangan pekerjaan serta meningkatkan kebergantungan negara pada negara asing. Manakala syarikat-syarikat kecil pula berpotensi untuk gulung tikar kerana tidak lagi mampu untuk menyerap kos-kos yang semakin meningkat yang akhirnya turut membawa kepada importing raw parts dengan izin oleh syarikat pemasangan. Tuan Yang Dipertua, hari ini dunia mula berbicara soal ESG, Environment, Social and Governance, dan juga SDG, Sustainable Development Goals serta kejaminan makanan.
Data di Melaka menunjukkan jumlah pendaratan hasil laut di Melaka, khususnya di wilayah Melaka Selatan, telah merosot dengan begitu ketara. Tahun 2018, jumlah pendaratan hasil laut adalah sekitar 669,000 kilogram. Tetapi telah merosot, telah merudum kepada 227,000 kilogram pada tahun 2023, iaitu menyusut sebanyak 300%. Isu nelayan di Melaka Selatan yang berjumlah 487 orang merupakan isu yang kritikal, terutama yang berada di Pantai Kundo, Pantai Rombang, Balik Bukit, Kampung Hailam, Lereh dan Kelebang. Mereka ini adalah nelayan pesisir pantai yang menjalankan aktiviti menangkap ikan sekitar 1 hingga 5 batu nautika. Pendapatan mereka terjejas teruk akibat dari penambakan pantai yang merosakkan ekosistem dan tempat pembiakan ikan, dan konflik antara nelayan dengan pelabuhan Tanjung Beruas dan kapal-kapal yang berlabuh. Isu ini sudah berkali-kali saya angkat di Parlimen, tetapi sampai hari ini tidak ada satu solusi tuntas buat nelayan yang terjejas teruk pendapatan mereka. Dan kita minta Menteri Pertanian dan Ketajaman Makanan dan juga Menteri Pengangkutan dapat melihat isu ini dengan lebih teliti. Yang Mohd. Ya, sikit lagi nak landing dah. Perancangan Kerajaan Melaka untuk memperluaskan penambakan di bawah projek Melaka Waterfront Economic Zone akan memuncingkan lagi masalah komuniti nelayan yang sudah terjejas teruk dari segi pendapatan. Apakah kerajaan boleh mempertimbangkan cadangan agar memberikan lesen sport fishing kepada nelayan yang terjejas, atau agrotourism buat penambang untuk aktiviti laut di kawasan taman laut, memberikan projek pembenihan anak ikan, atau memberikan bantuan bot yang lebih besar dan lesen agar mereka boleh menangkap ikan di kawasan yang lebih jauh. Di samping nelayan yang berdaftar, kerajaan juga perlu melihat nasib-nasib yang menimpa kepada pelanggai-pelanggai geragau yang hasil tangkapan merudum dengan dahsyat. Mereka tidak berdaftar sebagai nelayan tetapi hidup dengan laut, dan sehingga hari ini mereka tidak menerima apa-apa imbuhan, santunan atau kompensasi kerana mereka tidak terdaftar sebagai nelayan. Dan yang terakhir, Tuan Yang Dipertua, kerajaan harus melihat untuk memberikan peruntukan secara adil kepada semua ahli parlimen. Kita tidak boleh menghukum rakyat yang memberikan undi kepada calon dari mana-mana parti politik dengan menidakkan hak mereka sebagai rakyat dalam sebuah negara demokrasi untuk mendapatkan perkhidmatan dan bantuan dari seorang wakil rakyat. Perlu diingat, mereka juga termasuk dalam rantaian penyumbang kepada pendapatan negara melalui cukai-cukai yang dikenakan sama ada secara individu, perkhidmatan mahupun syarikat di mana mereka bekerja. Okey, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan menjadi suatu yang diambil iktibar oleh kerajaan hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.